Salam sejahtera dan salam suraku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan dana bagi pembinaan Pusat Latihan Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putera Sarawak GJPBS di Semarahan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, pusat itu juga akan dilengkapi dengan teknologi terkini bagi melatih jurutera Sarawak. Saya bersetuju dengan saudara Irwan untuk mendapatkan tapak for you to build your own training center di Samarahan. Dan I promise Irwan Ojo, I will contribute part of the construction cost of your training center. Di sana akan dilengkap dengan equipment yang terkini dari sudut IT dan juga kalau dah ada IT tentu ada AI. Kalau dah AI, you dapat gunakan untuk solution, your own solution with the help of AI. Dan inilah masa depan kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malang ulang tahun dan anugerah Jurutera Perunding Bumi Putera Sarawak di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari berkata kerajaan telah menubuhkan 10 agensi pembangunan dengan peruntukan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit setiap agensi untuk kegunaan projek pembangunan. Katanya ini merupakan peluang yang besar buat kontraktor untuk mendapatkan tender projek-projek tersebut. Jadi di makna bahawa ruang untuk mendapat kerja tu begitu banyak sekali. Turut hadir Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi, Pengerusi GJPBS Irsinya Irwan Zulkarnian Hasbi, Timbalan Pengerusi GJPBS Datuk Irsinya Winsel Atos, Mantan Pengerusi GJPBS Irsinya Talha Alfendi dan div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, projek Jambatan Batang Lupa 2 yang dijangka siap pada April 2025 bakal melengkapkan jaringan jalan utama kedua dan jalan pesisir di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Irsinya Aidil Lariwo, ada beberapa pakej pembinaan jalan yang menghubungkan projek Jambatan Batang Lupa 2 juga akan melengkapi keseluruhan projek berkenaan. Jelasnya, pakej tersebut melibatkan projek pakej B2A, cadangan menaik taraf jalan utama di Bandar Sri Aman, pakej B2 Fasa 1, pembinaan jalan dari Jalan Kejatau ke Jambatan Batang Lupa 2, termasuk laluan ke Bandar Sri Aman, dan pakej B2 Fasa 2, pembinaan simpang jalan dari Jambatan Lingga ke Pekan Lingga. Projek Jambatan Batang Lupa 2 ini cuma sebahagian saja daripada untuk melengkapkan jaringan jalan second trunk road ataupun coastal road kita di Sarawak. Kerana untuk Jambatan Batang Lupa 2 ini ada lagi beberapa pakej yang menyambungkan jambatan ini. Jadi maknanya kalau jambatan ini siap pun yang lain belum siap pun tidak ada artinya juga. Jadi untuk konteks ini dibina juga jalan penghubung iaitu dinamakan pakej B4 daripada Lidong pergi ke Betong Interchange Pen Borneo daripada seberang sini yang sepanjang hampir 28 km. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja di Bilik Mesyuarat Tapak Pembinaan Jabatan Batang Lupa 2 Sri Aman pada Khamis. Jelas Aidil lagi, pakej B2 Fasa 1 yang menyambungkan jabatan ke beberapa siri jalan di Sri Aman berkenaan telah diluluskan untuk mengelakkan pengguna jalan raya melalui jalan kampung yang berdekatan dan dijangka mula dilaksanakan awal suku ketiga tahun ini. Jadi untuk siri membuat Jambatan Batang Lupa 2 ini ada disambungkan lagi dengan 2 pakej ini untuk melengkapkan jaringan jalan raya di Bandar Sri Aman. Di samping yang pakej B2 ke Lidong Betong Interchange di Pen Borneo di sebelah seberang. Before.
Dalam pada itu, Irsini Adil berpuas hati dengan langkah yang diambil oleh pihak kontraktor untuk menyiapkan projek tersebut mengikut jadual yang ditetapkan walaupun terkesan akibat pandemik COVID-19. Selanjutnya, Penjawat Awam Negeri Sarawak PANS yang dilantik di bawah skim perkhidmatan jawatan berasaskan caruman JBC sekarang layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki memberitahu para penjawat awam Sarawak di bawah skim perkhidmatan JBC layak menikmati kenaikan pangkat bagi meluaskan laluan kerjaya masing-masing. Now we are coming up with a new structure. You will enjoy the same as what the top enjoy, the top picture today. Tidak ada isu sekular, saya bersaing sekular kami yang lepas. Now, if you are JBC 41, you can go to 44, you can go to 48, you can go to, but all JBC go. Beliau berkata demikian semasa berucap melakukan lawatan kerja ke pejabat daerah Beluru di sini pada Jumaat. Sementara itu, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar berkata Kerajaan Sarawak akan menyiapkan kerja membaik pulih kemudahan seperti bangunan pejabat dan kuartus kerajaan dalam tempoh 3 atau 4 tahun. Katanya ini adalah untuk keselesaan kaki tangan yang bekerja di pejabat dan tinggal di kuartus supaya dapat menjalankan tugas dengan efektif. Selepas sesi dialog bersama kaki tangan pejabat daerah Beluru, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar berkesempatan melawat kuartus kaki tangan dan tapak pembinaan pejabat daerah kecil Tinjar. Beralih dengan laporan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Mukah. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, konvoi Kembara Sarawak Merdeka berperanan penting dalam membuka mata masyarakat yang belum pernah mengunjungi kawasan-kawasan di negeri ini. Menurutnya, masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut kelebihan yang ada di seluruh kawasan dari 12 bahagian di Sarawak menerusi penyebaran maklumat di media sosial berkaitan perjalanan maupun aktiviti yang diadakan oleh peserta konvoi sepenuh sambutan 60 tahun kemerdekaan Sarawak. Justru ujar ahli Parlimen Mukah itu, konvoi berkenaan memberi peluang kepada masyarakat untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai kepelbagaian budaya, sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di setiap kawasan. Dengan cara melaksanakan konvoi Kedatuk, biarlah mendedahkan lagi kepada mereka yang belum nak pergi ke kawasan-kawasan di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas menyempurnakan majlis makan malam konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Hotel Kingwood di Mukah pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Hanifah menambah konvoi tersebut juga secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi hubungan baik antara masyarakat terutama dalam kalangan peserta konvoi itu sendiri ke arah mengukuhkan semangat kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan negeri ini. Kita bersyukur bahawa alhamdulillah dengan kemerdekaan Malaysia kita lagi dalam bebas jajahan dan juga ada pembangunan, ada juga dari segi membangunkan kepentingan rakyat kita. Jadi dari segi Majlis Kedatuk kita merayakan dari segi silaturahim kita, mengingatkan bahawa pentingnya kerjasama dan menanggalah dari segi pembangunan yang telah dilaksanakan. Jadi kita bersyukur. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine dalam ucapannya memberitahu peserta konvoi telah diberi peluang yang sangat berharga untuk meneroka dan mengenali budaya serta warisan yang kaya di Sarawak. Oleh itu, beliau berharap agar peserta konvoi dapat mempromosikan kepelbagaian budaya yang wujud di negeri ini dalam usaha membantu kerajaan meningkatkan ekonomi negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee yang ditemui dalam majlis sama berkata, sambutan 60 tahun kemerdekaan Sarawak merupakan medium yang penting dalam menghargai dan mengaspirasi pencapaian negeri ini sejak memperoleh kemerdekaan. Ujarnya, ia menjadi detik yang tepat untuk merenung balik dan memperkasakan semangat kemerdekaan yang telah membawa Sarawak ke tahap kemajuan sekarang. Ulang tahun 60 tahun Sarawak Merdeka adalah satu fakta hakikat sejarah yang amat penting untuk semua rakyat Sarawak. Sebab itulah tarikhnya 22 hari bulan Julai 1963 di mana Sarawak berolehi kemerdekaan daripada pihak penjajah dulu.
sebelum kita membentuk Malaysia bersama dengan Sabah, Semenanjung Malaysia atau Singapura. Jadi itu adalah satu hakikat yang penting yang semua orang Sarawak, rakyat Sarawak, khasnya generasi muda kan, mereka mesti faham kenapa kita meraihkan kemerdekaan 60 tahun itu. Bukan saja ia adalah satu peristiwa yang amat bermakna kepada negeri Sarawak, tetapi saya ingat ini adalah peluang untuk semua rakyat Sarawak untuk memaparkan keunikan negeri Sarawak. Ya. Keunikan dari segi kita punya kepelbagaian, dari segi etnik. Sarawak kita ada 31 kumpulan etnik yang telah digeser. Ini adalah satu keunikan yang lain daripada negeri-negeri lain. Menjelas lanjut, Datuk Hee Chang Kee menambah, sambutan itu juga menjadi platform untuk mempromosikan agenda transformasi Sarawak yang berfokus pada 3 aspek penting, iaitu pembangunan ekonomi mampan, kesaksamaan sosial dan kelestarian alam sekitar. Sarawak telah maju dari segi agenda transformasi negeri, khasnya saranan, idea, konsep yang sedang dilahirkan, yang sedang dipaparkan oleh kita punya Premier yang amat berhormat Premier, di mana Sarawak sedang memacu dari segi agenda transformasi PCDS 2030. Di Lundu, Adun Opa Billy Sujang telah meninjau 3 tapak projek pembinaan Dewan Masyarakat pada Khamis. Lokasi tapak projek berkenaan melibatkan Kampung Sebandi Hilir, Kampung Jakar, Kampung Kendai dengan setiap projek dianggarkan bernilai RM350,000. Billy turut diiringi kekitangan Jabatan Kerja Raya, JKA Bahagian Kuching dan JKA Daerah Lundu bagi mendapatkan pandangan dan pendapat daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK yang terlibat. Ia untuk mengenal pasti perubahan yang boleh dibuat demi memastikan projek tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukassarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Makan Malam Ulang Tahun dan Anugerah Jurutera Perunding Bumi Putera Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Menyebut Fakta, Salam UKAS.